Okey, kita dah sampai ke CJ Teknologi Kejuruteraan Pembuatan. Yes. So kita jumpa orang yang bertanggungjawab. Inilah dia orang yang bertanggungjawab, iaitu Ketua Program Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan, Encik Zamiri. Okey, Cik Zamiri. Okey, Cik Zamiri, boleh mulakan penjelasan kita pada hari ini? Khusus ni dulu dia kenali sebagai melarik demi mesin. Kemudian dia tukar nama ke Pemesinan Am. Dan akhirnya sekarang ni dinamakan sebagai CJ Teknologi Kejuruteraan Pembuatan. Disebabkan dari perubahan teknologi. Dah lalui pelbagai nama. Dah ada 3 kali. Okey. Nama lah. Okey. Dia sekarang ni dia apa? Di Program ni yang dibuatkan pada 1977. 77. 43 tahun lebih kurang. Oh, maksudnya bermula dengan pembinaan IKM ni, wujudnya IKM dulu ni. So dah ada pembuatan. Okey, sudah lama. Pembuatan ni antara program yang terawal lah. Terawal. Wujudnya IKM itu dan Okey. wujudnya dia untuk jadi program pembuatan. Dulunya dia program melarik mesin. Okey. Dia belajar di sini, belajar selama 2 tahun. 2 tahun. Lebih kurang setahun setengah di sini, 3 semester. Juga di industri selama 6 So, bulan. Cik Zabiri boleh cerita sikit? Orang di luar sana mungkin tak faham apa itu kejuruteraan pembuatan. Apa pelajar nak kena belajar dalam kejuruteraan pembuatan? Dalam pembuatan ni, pelajar-pelajar ni akan pada semester 1 akan belajar melarik dan mesin. Melarik dan mesin. Conventional, akan lead, kemudian bersama-sama dia akan belajar engineering material, engineering drawing, dan juga pengerjaan. Dia masuk semester 2 akan belajar advanced, intermediate, melarik. Maksudnya pelajar pembuatan keseluruhannya akan menggunakan mesin. Belajar mengendalikan mesin. Mengendalikan mesin. Alright. Mengendalikan mesin maksudnya kita selain betul kita belajar teori juga lah. Okey. Teori dan mali. Dan juga pelaan pembuatan melalui kerja-kerja pembuatan logam menggunakan mesin. Rencanai, Okey. lari. So kalau orang di luar sana tanya, kalau masuk kejuruteraan pembuatan dia nak kerja apa selepas tu? Apa peluang pekerjaan selepas dia belajar? Dia orang boleh menjadi juruteknik. Juruteknik. Di datang kerajaan. Okey. Staff. Okey. Dia menjadi usahawan. Okey. Dan selain daripada tu boleh sambung belajar. Okey, kalau dia nak usahawan, dia berniaga apa yang paling ringkas lah Mungkin kita dia dapat? boleh jadi seorang supplier alat-alat latihan. Okey. Ada juga yang pelajar yang Macam cendera pembakar mata, mesin. cendera boleh kan? Boleh. Alright. Mesin ke apa ke. Alright, nampaknya ramai tak sabar nak tengok Oh, mesin-mesin nak tengok mesin. Okey. yang canggih-canggih di Sijil Teknologi Pembuatan ni. Okey. So, Bang ikut saya lah. okey, jom. cantik. Apa yang ada di pembuatan. Alright. Okey, Liza, kita tak sabar nak tengok mesin. Betul. Ah, Potong mesin larik antaranya yang saya tahu lathe machine iaitu untuk digunakan untuk memotong besi. Okey. Okey, so ini adalah bengkel pertama. Bengkel satu ya. So, kalau nampak dari segi Kita pergi ke milling dulu. Oh, milling Okey, machine. okey, milling. Alright. Okey. Okey, kalau netizen di luar sana, kalau nampak mesin-mesin yang agak lama, sebab kita ni, pembuatan ni, Aha. berada di IKM Limut sejak 1977. Sejak 1977 program ini telah ada. Ya. Kalau tengok mesin ni memang agak lama tapi masih Masih? boleh digunakan dan masih di industri juga masih menggunakan mesin yang sama. Okey. Okey. Betul. Kalau boleh tengok view untuk semua mesin Okey, yang boleh. ada. Antara mesin kita ada dalam 20. Ada 2 bengkel, dalam 20 mesin. 20 mesin larik ya. Alright. Okey. Alright. Cik Azman dengan mesin ni Alright. Penonton-penonton di luar sana bertuah hari ini. Okey. So kita boleh demo Okey, boleh demo cik. Ini dilambangkan mesin kita. Okey. Dia gunakan sebagai mesin seperguna. Okey. Semua mesin dia boleh gunakan. Komponen yang semua projek boleh gunakan daripada mesin milik. Okey. Ini salah satu proses, dinamakan proses
permukaan rata. Okey. Okey, saya untuk demo dia. Okey. Oh, pakai spek. Okey, kita boleh saksikan bagaimana demonstrasi pelajar-pelajar pembuatan. InsyaAllah dia akan melalui suasana ni sepanjang pengajian dia di IKM Si Lumbu. Aida selalu cakap suruh dia buat full PPE tadi. Tapi tak nak. Tadi ada jumpa dia tau. Saya cakap dia full PPE. Okey, ini So, tak apa. Tak apa. Dalam keluar. okey. Tapi nak tak payah pakai glove. Ini namanya proses Tak boleh. Permukaan. proses Dalam pembukaan. rata. Okey. Surface milling. Saya butuh sikit. Okey. So maksudnya tapi tunjuk dalam mesin apa. Dia cakap lah ini adalah mesin dia. Siapa? Dia kata baru tak bawa kan? Tadi okey. Ikut je lah. Tak ikut. Tak cakap lah. Kalau yang masa I jadi kan view 4K ya. Masa I jadi MC, view 4K masa dia orang macam sikit. Ini saya touching dulu. Tengok sikit. Sekarang ni Saya baru turun. tak tengoklah macam hari malam. Ini masih lagi proses pembukaan. Permukaan. Alright. Tapi dia dah masuk permukaan bertingkat. Pembukaan bertingkat. Permukaan bertingkat. Banyak tingkat. Okey. Tak tembak. Okey. Betul. Maksudnya pelajar dia boleh mengendalikan mesin ni. Boleh. Boleh dengan kawalan Kawalan cikgu lah. cikgu lah. Lepas ini pakai mesin manual. Mesin manual. Cakap bahasa teknikal insani. Insani. Dia ada auto, ada separa auto, Okey. ada manual, ada insani. Okey. Okey. Itu je. Itu saja. Sebelum nak masuk di sini, Okey. kita akan buat penyelarasan. Penyelarasan untuk dapatkan dia punya kosong-kosong menggunakan DPI. Okey, biasanya di sini dikendalikan berapa orang kalau student Ini seorang lah. Seorang Maksudnya setiap pelajar akan mengendalikan di sini. Tengok masa mana yang siapa cepat habis, kita akan tukar lah. Okey. So maksudnya dari segi contoh latihan, maksudnya pelajar ni diberi markah, adakah dia ambil markah mengendalikan mesin contohnya? Daripada safety, Okey, safety. kita buat ada pengukuran. Okey. Setiap projek pengukuran tu dengan alat linear caliper. Okey. Ini alat ukur dia. Kita ukur setiap proses yang kita buat, kita akan ukur. Kita dapat ukuran tepat. Okey. Okey. Semua bergantung pada lukisan yang kita bagi pada student. So maksudnya untuk menghasilkan ni, dia mesti menghasilkan sketching dulu, masuk AutoCAD dulu, baru dia hasilkan ni. Ya. Okey, itu saja Cik Zamiri. Okey, ada lagi? Ada lagi? Okey. Untuk display projek untuk minggu, untuk display projek dia. Ada lagi, okey. Alright. Cik Azman bersemangat nampaknya. Bersemangat. Alright, So, ini ni adalah- yang dah siap. Dah Ini siap. dah siap. Kita boleh buat mata alat, Oh. buat gear. Ini mata contoh macam mata drill Mata drill. Kita boleh hasilkan sendiri. hasil pakai milling. Tapi Oh. dah terlalu advance, kita kena pakai teknologi. Bila ada guna sama dengan mesin lain lah. Okey. Okey. Itu je. Oh, Ni hasil projek budak ya. Ini projek saya buka. okey. Ini pelajar semester? Ini projek satu. Okey. Semester 1 dah buat macam ni ya. Okey. Baik. Itu je. Ini projek yang komponen yang di luar lah. Yang Ini. ini untuk part-part mesin lah. ini, Ini semua guna mesin milling lah. ini pelajar-pelajar. Yang tak ada ni casting, kita Okey. buat gear. Oh. Kita potong gear. Potong gear. Kita potong gear. Ini panggil spur gear. Ada Okey. semua part campur lah. Komponen tadi boleh masuk milling, pemasangan lah. Okey. Okey, itu je. Terima kasih Cik Azman atas Terima penjelasan kasih. tadi. So Riza, kita akan Kita lebih memang sangat advance. teruja lah melihat mesin-mesin ini. So Okey. kalau boleh kita ke sini sebelum kita ke bengkel seterusnya. Okey, Kita akan mungkin- melalui mesin-mesin ini. Mungkin mesin yang lebih advance. Lebih advance pastinya. okey. Ini pun saya nampak dah cukup advance lah. Dah lebih cukup advance. besar. Okey.
Okey, tak jauh pergerakannya Liza. Okey, Daripada satu di sini ya. makmal ke satu makmal. So, kita keluar sikit. Okey. Okey. Alright. Seperti yang kita kata, ini adalah mesin larik. Tadi milling mesin. Ini lathe mesin. Okey, ada berapa banyak mesin dalam ni Encik Zamiri? Ada 20 mesin ya? Ini ada 16. Ya. Masih lagi mesin-mesin ni menurut kehendak semasa pasaran? Masih lagi ya? Masih lagi digunakan? Okey, saya nak baca sikit-sikit. Saya nak baca komen Ustaz. Saya nak baca sikit komen ya. Okey. Okey, semangat Cikgu Azman katanya memang bersemangat. Okey, cikgu-cikgu Otai masih bersemangat. Lepas tu advance student sekarang mungkin agak sedikit berbeza lah dengan pelajar sebelum ini. So kita mengikut peredaran teknologi semasa. Okey. Alright. Okey, terus. Okey, kita tak sabar dengan pensyarah kita ni. Okey. Ini Cik Khairul. Okey, so terus kita di sini. Cik Khairul, okey, Cik Khairul nak tunjuk apa hari ini? Ini adalah bengkel lead mesin. Okey, mesin kita yang ada sini adalah jenis engine lead. Engine lead. Okey, saya akan tunjukkan proses yang pertama yang basic iaitu pressing turning, pressing and juga turning lah. Dua proses yang basic yang perlu kita tahu dululah. Okey. Saya akan mulakan dululah. Saya dah insert dia punya tool. Ini adalah jenis tool lah yang kita buat lah, yang kita asah. Ya. Okey. Kita asah. Ada macam-macam jenis lah. Ikut pada kesesuaian operasi. Ya. Okey. Untuk facing kita dah ada dia punya tool untuk facing. Okey. Saya akan tunjukkan lah. Ini dia kita punya projek so lah. ni okey sebelum okey. Di sini ada beberapa proses. Ada 4 proses di sinilah. Okey. Okey. Tapi saya tunjukkan yang basic dulu iaitu facing dan juga turning proses. Okey. Okey. Ini kita akan buat proses turning facing ya. Okey. Ya, kita nak surfacekan permukaan dia supaya rata lah. Ya. Okey. Okey, dan kemudian kita akan buat proses turning ya, untuk mendapatkan diameter yang kita kendaki. Okey. Okey, proses ni untuk nak siapkan dia punya projek tu lebih kurang dalam 3 hari lah. Direct, kalau direct lah 3 hari. Tapi untuk student kita akan bagi masa lah. Okey. Ini kita punya facial lah. Sudah hampir siap. Untuk nak siap projek ni, berapa pelajar ni? Tugasan ni. Tugasan ni seorang satulah, individu. Ya, individu. Maksudnya individu setiap pelajar mesti menguasai. Ya, betul. Baru dia akan skill lah. Ya. Daripada segi asah dan juga operasi mesin lah. Okey. Sebab dalam industri kebanyakannya banyak menggunakan skill lah. Bagaimana kita nak menghasilkan satu proses menggunakan tool yang sedia ada lah. Berdasarkan berdasarkan task yang kita sediakan. Maksudnya kiraan diameter tu kita dah set dah. Ya. Kita set kat mesin. Ya, betul. Itu kemahiran yang paling penting lah. Ya, sebelum kita set dia punya parameter, kita perlulah pengiraan lah. Ada beberapa formula yang kita akan ajar lah. Maksudnya bukan letak je terus. Tak, ya. Ada dia punya equation lah, persamaan dia. Alright. So kemahiran tu yang paling penting. Ya, kemahiran ni paling penting. Okey, ini kita khususkan pada pelajar SEM 1 lah yang baru masuk. Ya, semester 1. Semester 1.
Maksudnya kalau pelajar kita keluar ke pasaran kerja, Ya. maksudnya dia tak kekok lah untuk mengendalikan mesin Ya, seperti ini kan. 100% dia boleh operate mesin. Boleh. Boleh operate Yang mesin. penting kita akan ajar bagaimana dia mengoperasi Ya. mesin tu sendiri. Ya, betul. Ya, proses kita akan ajar macam mana untuk menghasilkan proses. Okey. Oh, menghasilkan proses. tu. Alright. Okey, bukan kendali mesin saja untuk menghasilkan proses. Okey. So dari segi maintenance kita akan ajar kan? Kita akan ajar. Maintenance. Ya. Alright. Okey, kita akan ajar lah. Okey, sangat menarik. Sekarang maksudnya mengendali, memproses, Memproses, dan membaik menyelenggara. Menyelenggara. Okey. Ni saya boleh baca sikit komen ya. Okey. Semua tak sabar bilalah Irfan Hakim bilalah boleh masuk IKM ni. Itu mesti satu-satu. Yes, tadi terbaik Cikgu Khairul. Rasanya bekas-bekas pelajar ni, Ya. Cik Khairul. Terbaik akan jarang tak handsome katanya. Okey, tak apa. Teruskan. Okey, IKM the best. Okey. Okey. So, selesai kita tadi lead machine. Ya, kita akan pergi ke high tech aja. High tech. Oh, ini Okey. teknologi yang tinggi punya. Ya, high tech punya. Alright. Lebih tinggi yang menggunakan high technology. Okey, Terima baik. kasih Cik Khairul. Terima kasih Cik Khairul. Jarang tak handsome dia kata. Okey. Okey Liza, Okey. kita dah 2 bengkel. Dua bengkel iaitu tadi pertama adalah milling machine, Okey. yang kedua adalah lead machine. Okey. Sekarang kita akan ke bengkel yang menggunakan lebih teknologi lebih tinggi. Okey. So kita tengok apa yang akan ada di sini. Katanya high tech. High tech, katanya high-tech. high tech. Kita nak Okey. tengok high tech macam mana tu. Ya. Wire cut dan juga CNC. Wire cut dan CNC. Alright. Jadi kita tengoklah. Bengkel. Panggil sini bengkel EDM. Okey, IDM. EDM. Wire cut Alright. apa yang ni? Okey, assalamualaikum tuan rumah. Alhamdulillah. Okey. Ya. Okey, ni So, Jafar dan Cik Jafar. Kita tengok mesin ni katanya high tech. Nilaian pasaran harga semasa ni Okey, berapa? mesin ni? apa yang besar sangat ni? Sangat teruja saya melihatnya. So, boleh Memang pakar dia. pakar Pakar, eh? Dia Alright. punya CAD-CAM. Aha. Jadi saya CAD-CAM ni, program CAD-CAM ni akan buat program dan hantar ke mesin. Okey. CAD. Okey. Dan IDM ni kita akan potong menggunakan wire. Okey. Wire, electric wire. Dan dia akan potong-potong drawing yang ada ni. Jadi bila dia dapat terangkan sikit. Okey, orang dia luar nak tahu apa mesin ni. Ya. Alright. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Salam bersiaran langsung daripada saya. Saya Jafar bin Yahya yang berkongsi dengan pelajar dan bakal pelajar serta penonton-penonton di luar sana berkaitan dengan subjek CNC EDM ya. Yang depan kita atau belakang saya ni kita panggil dia CNC wire cut. Yang mana mesin ini membuat proses pemotongan bahan kerja atau bahan logam dengan menggunakan wire. Okey, depan saya ni saya ada beberapa sampel. Apa yang saya kata wire tadi, ini sebagai ganti matalan. Kalau sebentar tadi penonton atau yang di sana menengok atau melihat di bengkel sebelah sana tadi menggunakan matalan yang biasa, Yang tapi biasa. hari ini depan mata kita ni adalah wire yang sehalus Aha. 0.25 mm. Ya. Namun ia menggunakan discharge elektrik untuk memotong bahan kerja. Oh. Okey, pada asalnya bahan yang kita daripada Ya, boleh tengok contoh. solidnya. Ni okey ni solid. Asal Ni asal macam ni. Asal macam ni. Kita akan potong macam ni. Ya, Jadi betul, macam ni. betul, Alright. betul. Dia akan potong ikut drawing ataupun program yang kita design ya. Dan hasilnya Hasilnya seperti Ini. yang di tangan ni. okey. Saiz ni kita boleh besar dan kecilkan. Maksudnya potong dengan tu. Maksud potong menggunakan wire ini Dari menggunakan segi arus elektrik lah. Dia menggunakan discharge elektrik. Discharge elektrik. dari segi mata kasar, sukar ni. Sukar. 0.25 mm. 0.25 nak potong besi berat ni. Sangat halus ya. Halus. Aluminium. Namun dia boleh memotong hingga ketebalan 25 mm. Oh. Ini pun boleh potong. Boleh. Ini Liza. tebalnya 25. Ya. Tengok ketebalannya Aha. dengan alat memotongnya ni. Ya. Allah tak dia terjangkau kan di akal ni. Ya, tapi ia mampu. Mampu. Memotong. So mesti mesin ni nilaiannya jutaan. Okey, ada yang kata ni, Ya. ada yang komen kata dulu tak ada ni. Dulu tak ada Dulu tak ada. teknologi. Sebab Okey. itu kita katakan high technology. Ya, mengikut peredaran semasa. Ya, betul. Jadi yang akan change lepas ini AKM insya-Allah
Inilah dia mesin kena yang akan hadap digunakan. inilah. Okey, baik. Maksudnya semester 3 dia dah akan melalui mesin ni ataupun Okey. daripada semester 1. Untuk pelajaran ni atau Okey, subjek ni atau okey. kursus ni adalah untuk melibatkan pelajar semester 3 sahaja. Semester 3. Semester tiga. Okey. Dia setiap individu akan menjalankan misi ni. Setiap individu. Daripada zero Okey. sampai dia dapat. Setiap pelajar akan merasa guna mesin ini ya. Okey. Kita garanti lah pelajar-pelajar akan dia hands on, dia akan touch down, Ya. dia own self lah. Ya. Contohnya This is mesin what we ni want. berada di industri mana kalau kat luar sana lah. Kalau kita nak nampak mesin macam ni kat mana? Contohnya lah. Kilang-kilang. Biasanya dalam industri mold making ataupun industri tool and die making. Okey. Ya. Tapi apa yang ada di dalam bengkel ataupun lab yang inilah mesin yang biasanya akan ada di industri. Okey. Okey. Itulah saya pelajar yang belajar dari sijil ya, sijil teknologi kejuruteraan pembuatan sijil. Sijil. Tetapi alat mesin-mesin yang digunakan bukan taraf sijil. Bukan taraf sijil. Bukan taraf sijil. Ya, Itulah okey. kelebihannya belajar di IKM Lumut di mana Okey. Mara sanggup melaburkan untuk membeli aset-aset begini demi menghasilkan mengeluarkan pelajar yang berkualiti. Betul. Ha. Kita tak nak kita ketinggalan di belakang. Betul? Ya, betul. Sini dengan industri. Ya. Selari dengan industri Inilah dia. dan pensyarah-pensyarahnya saya pastilah kalau Alright. tidak berilmu, berpengetahuan So ada kita nak bagaimana tunjuk nak handle seterusnya mesin ni. ada mengendalikan mesin ke sebagainya. Okey. Okey, cantik. Membuat proses betongan ini yang menggunakan masa agak lama bergantung pada panjang ataupun sulitnya program tersebut. Okey. Namun walaupun bagaimanapun saya akan berkongsi sedikit lah dalam masa yang ringkas ni. Okey. Bagaimana kita membuat setting pada kerja dan juga proses untuk memulakan pemotongan ya. Okey. Okey. Di sini kalau kita tengok structure mesin ni dia bermula daripada head lah di bahagian head, di bahagian working table ataupun individu. Okey. Mesin ni memotong dengan menggunakan bantuan atau medium air sebagai dia punya ayam dan sekat dia ya. Okay. Ini dia wayar yang kita putus tadi. Ya, ya. Boleh memotong lurus, Okey. kita boleh memotong sehingga 45 darjah. Masih Okey. wayar dia boleh potong lurus ataupun wayar ni akan boleh potong sehingga 45 Okey. darjah. Baik. So bila wayar ni kita dah masukkan di tempat dia dan kita nak mulakan potongan, saya tunjuk sikit macam mana nak kontrol dia. Sebab mesin ni dia communicate dengan operator, dengan pengguna ni kan. Dia tunggu arahan daripada kita macam mana kita nak jalankan mesin ni ya. Lepas tu kita bagian CNC di sini ya. Okey. Boleh saya tunjukkan sikit Boleh, macam boleh, mana boleh. saya nak masukkan wayar. Alright, right. Kalau saya tak betul, bolehlah bagi tahu. Okey. Saya kat sana tu kan. Di sini dia ada kontrol di sini. Okey. Sebagai CU control unit. So saya nak turunkan wayar, saya gunakan Z minus Ya, Z minus kalau boleh nampak di sini kita akan turunkan EWZ seminimum ataupun sehampir bahan kerja. Contoh bahan kerja kita tebal dia 10 mm, kita turun 11 okey lah dengan turun dan nanti melanggar Okey untuk okey dia boleh naik boleh turun Z ni. Kalau tengok ni boleh naik boleh turun. Okey. Ada satu Z tadi adalah untuk wayar itu masuk ke dalam overhead ke bawah ni daripada sini masuk ke sini. Jadi untuk masuk wayar ni saya kena tinggalkan lebih kurang 20 mm. Terus saya turunkan 20 mm. Sini ada speed dia. Kali 1, kali 10, kali dan ini untuk kelajuan speed dia. So saya masuk wire menggunakan bantuan air ya. Di AWTC ni bantuan air ya. Okey. Okey, kalau kita bagian sana air membantu wire tu untuk masuk kepada ataupun lower head itu. Okey. Boleh. Okey nampak? Okey, setelah kita masuk wire, kita akan setting dia lah. Bila kita setting, kita kena buat button ataupun kita kena tekan button H H dan paksi yang mana kita nak ialah Y plus ya. Y plus ya. Okey, kalau tuan semua tengok kat sini dia ada bagi kita arahan ataupun maklumat. Step 1 dia tengah detect mana exist yang akan ditemukan dengan wire tersebut. Step 2 masih lagi loading. Step 3 dan bila sampai untuk position yang kita hendaki dia akan bagi tahu edge complete maknanya untuk set position dah lengkap ya. Baik. Boleh kita zoom kat sini. Okey, zoom. Okey. Bila kita dah
semua dengan wayar tersebut. Sebenarnya wayar ni sangat halus, 0.25 mm. Ini material kita, ini aluminium. Okey. Jadi selepas kita sentuh wayar dengan material kita akan menggerakkan dia kepada position ya. Position, dan kita akan set dia punya relative. Okey, saya akan type XY kosong untuk bagi arahan pada dia mula daripada 0 Okey. Wah, Liza, ini macam ibarat macam kita duduk dalam kelas hari ni. Betul. Saya sangat teruja lah. Saya Sangat macam teruja. uish. Begini rupanya ya. Kita di sini dalam condition aluminium atau material tadi, thickness tebal plate. Wire diameter kita select 0.25. Cutting time berapa kali kita nak potong. Untuk pemilihan normal, slow, medium, fast, taper itu depend pada kita punya keadaan mesin lah. So yang biasa kita akan ambil search, kita tekan search dan kita pergi copy is. Untuk bagi program ini dibaca oleh komputer semua. Okey, Liza. Okey, nampaknya kalau kita begitulah nak tunggu, itu proses-prosesnya. Okey. Tapi saya nak terus special ni. Okey. Special. Okey, nak tunjuk juga. Okey. Okey, special ini kena tunjuk. Ini Okey, kena ini tunjuk. Ini Betul. penting. Kata tadi, saya tak nak tipu. Okey, betul. Dipotong pakai air ni. Okey. Biasa kalau kita menggunakan Ya. air dengan current, dia ada kontak dan ada shortage ya. Ya, so maksudnya Tak apa, Liza. yes. Discharge. Okey, air yang potong menggunakan air ni. Air, dalam air. Dalam air. Proses ni dia namakan submerge lah. Oh, Okey. submerge. Rendam. Yes. Submerge. Betul? Okey, boleh tengok air tengah diisi oleh sistem mesin ya. Okey. So dia akan base pada ketinggian mesin kita semua ni. So maksudnya setiap pelajar akan menghadapi proses macam ni. Akan melalui. Wow. Liza, Akan experience. Ya. memang pelajar kita akan berkemahiran tinggi lah. Betul. At least seorang student akan hasilkan 2 produk. Seorang student, Ini 2 adalah produk. antara produk-produk yang student hasilkan lah. Daripada Ya. program Okey. dan setting mesin, Okey. terus dan menghasil Betul? Alright. produk Itu tersebut. ada proses yang dipanggil high accuracy. Hai. Berketepatan tinggi. Yes. Okey. Bentuk-bentuk yang agak kompleks. Dia macam lebih accurate lah daripada kita potong menggunakan yang mesin. Okey, yang tadi tu. Alright. Betul? Dari segi minda, Liza, Ya. dari segi minda yang waras ni, Aha. dengan air, dengan halus dawai, macam mana nak potong benda tu? Ya, tapi teknologi Wow. boleh menghasilkan. Ya. Sebenarnya, Ya, ya. kalau telitinya, Okey. wire tidak menyentuh permukaan benda kerja tu. Wire tak? menyentuh. Oh ya. Dia menggunakan spark yang memotong tu. Oh, melalui spark sahaja ya? Aduh. Melalui spark dari wire itu. Oh. Ya, netizen Terus di kita luar tengok sana sekarang. memang berkuah lah. Itu ada strong ada cahaya. Oh my. Okey, begitu rupanya. Itu spark yang hasil. Spark itu yang memotong. Okey. Okay, juga kita boleh rujuk pada screen. Kalau kat dalam sampan itu tak wire. Okey. Tak nampak. Oh, skrin tu menunjukkan kerja. Kerja semasa lah. Ya. Alright. Kita boleh dapat kita berapa lama lagi kita nak potong. Oh, ini mengambil masa berapa lama? 37 minit lagi untuk disiapkan. Okey. Okey, katakan kita nak tunggu bagi siap kan, Liza? Ya, betul. Alright, okey. Okey. Terima So kasih. kalau kita boleh tunjuk hasil-hasil Okey. pelajar. Okey, kamera. Boleh kita tengok hasil-hasil setelah dipotong Menggunakan mesin itu. yang canggih tu. So ini dia. So macam Encik Jaafar bagi tahu tadi, seorang pelajar boleh menghasilkan 2 produk. Ini dia. Okey. Bukan kaleng-kaleng katanya. So, kalau saya boleh baca komen ni, ex-student pun boleh teruja, apatah lagi Ya. pelajar yang nak masuk nanti. Dari segi penerangan pensyarah-pensyarah tadi pun dah semakin menarik. Bukan kata pelajar je, saya sendiri Kita pun pun dah. teruja. Allahu Akbar. Okey. Sangat menarik. So, Sangat menarik. Kalau kita nampak dekat situ, Okey. benda itu ada Okey. dua pilihan. Sama ada kita nak yang yang besar tu, yang tebal tu. yang tebal ataupun nak yang dia punya lubang tu. Oh, I Okey. see. Oh, dua-dua boleh guna. Boleh guna. Cantik. Nak yang mana? Ini ibarat macam mesin Piala Dunia tu boleh buat dengan menggunakan mesin ni lah. Boleh, Mesin yang sama lah. Ustaz. Okey. Okey, so nampak kita terus sebab ramai tanya mana Cikgu Asfar Rizal, mana Cikgu Asfar Rizal.
So kita ini. terus ini ramai yang merindui. Ramai yang merindui. Farizan. Okay, yang ni adalah Apa khabar Cik Asfarizan? Okey. Okey. Baik, saya di sini saya mengajar subjek drawing, engineering drawing. Okey. Jadi semester satu pelajar akan datang seperti biasalah seperti yang tuan dengar tadi. Pelajar semester satu memang dia akan start from fundamental lah. Dia akan start pada asas. Jadi sama juga macam Cik Azman contoh tadi tentang bacaan vernier caliper. Dan dia juga kena pandai baca drawing. Drawing. Sebab tak ada drawing dia pun tak boleh buat macam ni. Okey. Jadi dia pun kena belajar engineering drawing. Sebelum ni kita pergi SLR kan. Okey. Itu drawing juga tapi Drawing dia juga. technical drawing. Technical drawing. Kita sini engineering drawing khas untuk pembuatan. Maksudnya setiap pelajar kena kuasai. Kena kuasai. Sebab dia kena pandai baca, dia Menggunakan kena buat. software Self satu dia akan pakai dua software, satu software AutoCAD, AutoCAD, tapi dia kena belajar manual dulu. menu. Sebab dia dapat disiplin kereta cemat apa semua dia kena start. Okey. Yang ni Ini kebetulan asas. Ini bermula. kebetulan nak buat live ini untuk minggu ni punya kelas. Okey. Saya kena buat dulu sebelum nak pergi projek ke budak. Jadi Okey. cikgu kena buat dulu. Kena buat dulu. Kena buat dulu. Okey, yang ni contoh tugasan yang pelajar akan hadapi minggu ni. Saya akan buat FB Live besok, jadi mereka akan tengok mereka akan dapat tugasan lah. Daripada kita ambil daripada contoh soalan, budak akan buat. Okey. Jadi bila dah habis manual kita akan masuk yang sini lah. Kita kena masuk AutoCAD lah. Sini kita ada belajar AutoCAD lah. Okey. Sini banyak, sini untuk belajar AutoCAD ni macam software yang kena belajar. Kena. Budak kejuruteraan Maksudnya kena belajar. Ya. Kira tak belajar AutoCAD ni kira macam satu benda kurang. Dia macam satu benda kurang untuk lukisan kejuruteraan. okey. Okey. Lepas tu belajar akan naik semester 2, saya akan ajar juga. Kita akan belajar 3D modeling. 3D modeling kita masih pakai CAD untuk 3D modeling, tapi kita pergi kepada advance, kita pakai Autodesk Inventor. Saya cuba bagi contoh lah. Saya bagi contoh. Sini sana. Contoh software software yang kita pakai. Okey. Ini yang saya bikin. Ni yang 3D modeling. Kita akan mula buat. Jadi pelajar akan belajar lah. Sekarang zaman sekarang 3D modeling 3D. memang satu keperluan. Betul. Dan bila main masuk 2.0 memang dah kena pakai. Sebab budak-budak pembuatan dia akan keluar jadi macam kita panggil dalam Inggeris panggil machinist lah. Machinist ni dia bukan setakat boleh buat. Dia akan create benda baru ataupun reverse engineering ataupun replicate balik benda yang sedia ada. Itu tugas sebagai seorang machining. Jadi ilmu drafting, ilmu pembacaan machining, pembacaan alat pengukuran mesti diutamakan. Okey, kemudian tengok contoh ni. Contoh dan depa ni contoh projek semester 2 sebab saya ajar sini pada drawing, saya ada miring. Jadi yang Cik Azman tunjuk Cik tapi Azman. yang semester 2 punya. Alright. Yang Azman ni semester 1 semester 2 punya. Ini contoh projek, contoh projek. Saya buat pelajar ada buat sorry. Ni. Oh, ni semua hasil Ya, belajar. ni semester 2. Alright. Jadi kenapa mereka kena belajar ni nanti bila semester 3 mereka kena buat final project. Okey. Mereka kena design sendiri. Nanti Ustaz akan tunjuk kat Cik Azhar lah. Okey. Jadi ni contoh projek dia lah. Okey. Jadi dalam semester 2 punya 3D tu dia akan ada topik dia panggil project design. Dia akan design dulu di mana semester 2. Contoh nanti tuan-tuan boleh tengok dekat pameran kita ada buat budak ada pelajar buat excavator. Ini budak buat. Ini budak buat. Excavator. Okey. Ada dua projek. Kalau Ustaz ingat Alip lah. Alip Negeri kan? Ni best dia. Okey. Ni best dia. Nanti kita akan tengok hasil dia. Hasil dah tadi. Hasil nanti kita akan tengok. Ini dia punya projek. Alright. Okay, nama. Dan juga ni. Dump truck. Dia actualnya daripada dah siap ni semester 2, semester 3 dia pakai mesin. Tapi kena siap drawing dulu. Maksudnya projek ni setiap pelajar ataupun berkumpulan? Final projek kumpulan. Berkumpulan. Sebab dia part banyak. Sebab dia Okey. kena pasang part tu. Nanti boleh tengoklah nanti. Oh, Macam ni. maksudnya kalau kita tengok projek ni, maksudnya dia akan potong ikut part-part. Yes, kita Alright. dia akan create drawing tu. Okey. Depa sendiri buat, depa 3D depa create drawing. Lepas tu kita Okey. pakai software Inventor, kita pakai AutoCAD. Bukannya masuk satu situ dia potong sekaligus tak? Ada. Dia Okey, part by part. Alright. Dia dapat precision. Okey. Ini semester 2 punya lah. Itu. Jadi inilah modul-modul yang pelajar akan lalui SEM 1 dan SEM 2 hingga ke SEM 3. Dia akan bawa dan lepas pergi alam kerjaan pun kita tak tahu. Ya. Antara jadi usahawan ataupun jadi Juruteknik. Juruteknik, tak tahu. Ini punya future dia. Betul. Okey. So maksudnya nak belajar di pembuatan ini masih lagi menggunakan komputer. Ya, masih teknologi Kita, zaman sekarang ni
satu keperluan. Satu keperluan. Setakat yang kita buat Bukan pegang jelajah. mesin je. Ah, Pegang okey. komputer juga. Maksudnya setakat kita Ya. buat jelajah hingga ke hari ini, semuanya menggunakan program-program software-software yang terkini lah. Terkini. Maksudnya mereka mesti menguasai AutoCAD lah. AutoCAD. Memang pelajar pun dapat email Mara.edu. Okey. Dia boleh download AutoCAD yang terkini, AutoCAD terkini 2021. Ya. Percuma. Percuma. Tak ada masalah. Okey. Jadi tadi cuma budak kena sediakan Komputer. Okey, Cik Asfaria, saya nak tanya, sepanjang PKPB ni pelajar melakukan kelas online. sangat mereka sanggup beli Sanggup. komputer, Ya. sanggup beli drawing board ni. Saya Ya. saya beli tapi beli. Oh. Saya respect. Okey. Memang semangat semua daripada jadi bila saya buat kelas online, macam besok kelas online saya buat memang senang lah. Senang lah. Budak memang mereka ada yang kerja okey. ada Maksudnya masih ada drawing board di rumah. Yes. Maksudnya Cik Asfaria tunjukkan Dia dan akan pakai satu pasal persatu. kamera. Step by step. Okey, begitu. Sebagai pengajar kita kena pastikan budak kita tu capai yang kita nak tu. Keterampilan tu Nampak ada. tak kesungguhan? Kesungguhan. Keterampilan. Untuk menyampaikan ilmu walaupun dalam keadaan PKP. PKPB. Kita takkan biarkan. Takkan Okey. biarkan. Itu yang kita nak. Maksudnya kalau macam AutoCAD ni kita ajar juga online. Ya, dan itu saya kata bagus sebab budak boleh download percuma. Percuma. Ya. Percuma. Jadi kita cuma prepare, kita cuma live budak, kita tunjuk demo. Okey. Alhamdulillah lah. Sekarang mudah lah sekarang. Maksudnya Mudah. dari segi komitmen pelajar setakat Belajar, ni parent, online. Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat positif. Saya Semuanya respect. memang nak belajar lah. Saya respect. Alright. Ya. Saya respect. Okey. Sebab mereka memang sanggup, memang sungguh nak belajar. Untuk pelajar semester berapa tu? Satu. Semester satu? Yes. Yang tak pernah jumpa lagi? Ya. Tak pernah jumpa face to face lagi? Maksudnya komitmen sebegini menjadikan cara kita lebih bersemangat. Bersemangat. Okey. Cuma depan monitor saja. Alright. Okey, patutlah ramai yang ada sebut tadi. Cikgu Asfariza, ramai yang merindui rupanya Cikgu Asfariza ni. Okey. Cik Asmarizan kita ni pun pernah menyertai WSMB kan. Betul. Kita beri pengajar. Educated Okey. skill mengajar. Okey. Untuk work skill ya? Okey, Jangan tak tanya. perlu bimbang tentang pensyarah. Tak kita perlu. ada pensyarah yang berkualiti. Betul. Okey, Liza. Kita terus. Jelajah seterusnya. Alright, kita akan lebih. Okey, ada lagi. Ini mesin mesin. Okey, untuk tingkat seterusnya kita akan berkongsi dengan pelajar atau rakan-rakan pelajar. Ketiga juga selain daripada menggunakan wire cut mesin, kita juga menggunakan mesin EDM die sinking. Kita panggil EDM die sinking. Okey, proses mesin ini adalah proses menghapis logam dengan menggunakan mata alat yang dibentuk oleh pelajar-pelajar sendiri. Kalau dilihat daripada depan saya ini adalah contoh kita panggil dia tool ataupun mata alat yang mana daripada AutoCAD yang case, jadi kita akan convert dengan menggunakan mesin dan memotong bentuk kat depan ni Allah Muhammad dan hasilnya inilah selepas kita membuat proses die sinking. Okey. Alright, kalau kita tengok juga di sini proses menggunakan die sinking ni dia membolehkan kita membuat proses pembukaan benda yang sehalus suci budi pekerti anda semua ya. Tengok kalau kita beri different daripada permukaan yang kita gunakan mata alat jenis yang biasa agak kasar ya kalau kita menggunakan die sinking halus ya sebab dia proses dia menghakir. Dia tidak memotong, tidak membuang secara kasar ya. Okey. Dia menggunakan mata alat untuk dihasilkan empat bentuk yang seperti ini di belakang kita ni. Contoh juga di sini kita membuat bentuk mata alat AKM dan kita transfer pada benda kerja secara hakisan yang kita bila jalan di mesin dia akan menggunakan hentakan begitu dan hasilnya ada kesan di permukaan benda kerja ya. Caranya sangat mudah untuk menjalankan mesin. So ini mesinnya. Dan inilah mesin yang kita guna. Kalau pada bakal guna nasi pada boleh. Memang boleh. Mesin ini dengan cairnya. Dan ke pelajar akan membuat projek ni at least seorang atau dua projek ya. Okey. Ada apa soalan tentang soalan mesin ni? Okey, itu saja Liza. Kita akan pergi kalau lagi. ada, mungkin kita boleh kongsi pada mesin-mesin yang lain. Alright. Okey, terima Liza, kita tak kasih. sabar nak tengok Nampaknya makin mesin menarik seterusnya. dan menarik ni. Dari satu mesin ke satu mesin Ya. nampak lebih canggih. Lebih canggih. Allah. So ini apa pula ni? Okey. Apa mesin ni? CNC milling machine. Alright. Okey, netizen di luar sana. Boleh kejap, dengar ke? Kita Boleh berada di dalam mesin yang sangat bising. Bising. So harap kalau ada gangguan suara yang tak dengar minta maaf banyak-banyak. Kita akan kalau boleh memberi audio yang lebih baik lah. Ini contoh projek yang dibuat oleh pelajar-pelajar STN lah. Contoh-contoh projek ni. Jadi yang ini ialah
merupakan sebuah congkak lah. Ini congkak? Congkak. Okey. Ini antara projek-projek ini SEM projek student yang belajar ni pada SEM 3 lah. SEM 2 sorry. SEM 2. Di SEM 2 ni ada CNC lathe, CNC milling. Okey. Daripada tu, okey. Untuk macam mana kita buat poket, kita buat island. Handphone lama handphone T310. Oh, ni handphone Nokia. Contoh. 33 Skupang. 33 Skupang So semuanya menggunakan mesin yang ada dalam ni. Mesin yang tadi tak boleh lah. Ya. Mesin yang tadi, yang awal tadi. Awal tadi pun boleh juga. Boleh Tapi Milling itu. tidak. Tapi yang dia lebih Lebih tepat. advance. Lebih tepat, Lebih cepat, lebih Okey. tepat. Jadi ini Okey. cikgu kita. Okey. Dia memang master dalam So maksudnya setiap cikgu dia ada mesin yang Kepakaran yang punya masing-masing kepakaran lah. masing-masing. Dua kepakaran. Alright. bukan yang lain tak pakar. Okey. Tapi kita lebih sebut pada satu cikgu ni Specialise. Specialise. Alright. Kan, online pun boleh juga. Hmm. Jadi Cik Zari silakan. Ni Cik Zairi. Selamat datang ke IKL Ilmu lah. Jadi ini ialah merupakan satu mesin yang kita perlu ada satu programming untuk menggerakkan mesin ni. Jadi programming dia bermula dengan lukisan lah. Lukisan contoh AutoCAD. AutoCAD. Kemudian kita akan tukarkan dia kepada programming lah. Okey, jadi sekarang ni apabila kita dah dapat programming, kita akan masukkan di dalam mesin lah. Kita akan transfer macam-macam cara lah kita transfer, sama ada kita nak menulis ataupun kita nak gunakan kaedah wire transfer dan USB transfer lah. Jadi sekarang ni dia tengah melakukan proses lah. Ni sedang melakukan proses. Sedang melakukan proses pemotongan. Okey. Dan kita potong ni sekarang ni ialah bentuk dia macam ni. Bentuk macam ni. Ini adalah contoh latihan pelajar lah. Contoh latihan pelajar untuk semester 2 lah. Dan ini adalah Maksudnya masa mengendalikan berdasarkan berapa besar lah. berapa sukarnya projek tu. Okey. Jadi masa sesuatu proses tu bergantung kepada fizikal projek tu sendiri. Okey. Berapa panjang program yang kita buat tu, itu masa tu. Satu-satu masa lah. Okey. Dan kita tengah kalau kita buka pintu ni dia akan stop lah. Safety lah. Safety. Dia akan berhenti sendiri. Maka alat dia akan berhenti sendiri. Itu sedang melakukan proses Itu dia lah. sedang melakukan proses lah. Alright. Jadi kalau kita nak jalan lagi, kita tutup lah. Ini safety. So bila kita tutup dia sambung je. Dia sambung terus jalan. Biasanya projek yang sebegini mengambil masa berapa lama? Ini lebih kurang dalam setengah jam lah. Setengah jam. Setengah jam dipotong. Setengah jam. Satu projek setengah jam. Maksudnya bila dia dah siap, adakah benda tu fizikal dia panas? Tak. Tak. Dia dah disejukkan dengan cecair penyejuk tu. Okey, itu Cecair tujuannya. penyejuk tu bertujuan dia untuk Okey. menyejukkan bahan yang kita potong dengan mata alat yang kita guna tu. Okey. Sebab mata alat yang kita guna tu dia boleh tahan lah kalau kita gunakan penyejuk tu. Maksudnya Cik Samiri, setiap pensyarah di SPM ni mempunyai kepakaran yang sama lah. Setiap orang mesti boleh mengendalikan setiap mesin. Jadi student akan mendapat pembelajaran yang baik lah. Okey. Jadi dia orang belajar pada SEM 2. Semester 2. SEM milling dan juga Okey. lead. Okey. Jadi kita pergi sebelah Okey. tengok CNC dulu. Okey. Terima kasih Cik Zari. Okay, Liza, kita akan pergi tengok ini adalah produk yang telah dihasilkan. Okey. Ada contoh? Contoh produk. Okey, contoh-contoh produk ya. Jadi contoh-contoh projek yang Ini macam cok rumah lah. Macam cok rumah lah. Cok rumah. Wow. ya. So ini benda bulat lah. Ya. Ini rumah, satu rumah dengan macam ada ke apa kan. Okey. Yang latihan yang dikenal oleh pelajar lah.
Ini apa? Cokma punya kedua. Okey. Ada di antara masjid yang Masjid. kita bagi Okey. untuk mimbar. Member. Nampak kan? Untuk mimbar okey. Okey, jadi boleh terangkan sikit jadi? Ini mesin yang sama ke atau berbeza? Berbeza. Ini ialah CNC juga. CNC. CNC, komputer numerical controller yang dikawal oleh komputer. Dan kita juga memerlukan programming Okey. untuk menggerakkan mesin ni. Okey. Seperti mana mesin CNC milling tadi, yang ini ialah CNC lari. CNC lari ni dia lebih kepada rounded untuk rounded part lah. Okey, yang macam contoh yang macam tadi lah. Itu 4-5 part, yang ini rounded part lah. Okey, macam tu. Barang-barang yang kita nak buat berbentuk bulat. Okey. Berbentuk bulat lah. Maksudnya potongan segala dalam ni semua ni. Semua kita boleh buat dengan mesin. Alright. Semua kita lakukan dengan mesin ni lah. Macam-macam proses kita boleh buat lah. Okey, sekarang ni dia tengah running untuk projek lah. Dia tengah running untuk projek, proses dia. Okey. Bila kita dah siap kita boleh buka tengok lah. Okey, katakan dia siap lah contoh. Okey. Ini keadaan dalam je, Liza. Ya. Alright. Okey. So betul lah. Betul lah pelajar-pelajar yang boleh tengok hari ni. Okey, mungkin tak sabar-sabar nak masuk tak IKM. sabar. Memang ramai yang komen pun tak sabar-sabar katanya. Ya. Ya, memang mengikut kehendak industri ya, selari. Maksudnya misi-misi kita tak ketinggalan lah. Tidak ketinggalan. Tidak Malah ketinggalan. tidak ketinggalan Ya. mengikuti perkembangan teknologi semasa. Ya. Okey. Jadi apabila student pergi ke industri, mereka tak kekok dah. Tidak kekok. Tidak kekok. Maknanya mereka boleh lakukan apa yang industri nak. Okey. Apa yang industri minta dia orang buat kan, dia akan boleh buat. Sebab di AKM ni mereka Sebab telah belajar. kita dah bagi ilmu cukup. Kita dah bagi ilmu. Alright. Kan? Okey. Cuma ada mereka lebih berkeyakinan untuk berada di pasaran kerja. Okey. Kan? Maksudnya selepasan pembuatan ni dia juga boleh menjadi usahawan. Boleh. Boleh juga. Seperti yang saya cakap pagi mula tadi, mereka boleh jadi pembekal kepada industri, kepada pusat latihan. Bukan maksudnya membuka kantor, membukakan bahan-bahan bahan-bahan mentah. Kan? Mereka juga boleh yang pasti technician. Ya, dah pasti. Ya. Alright. Okey Liza. Okey. Okey Cik Samiri, kita So ada lagi ya? Ada lagi ke? Apa? Sini. Kita punya display. Okey, display. Ni lebih. Okey. Lebih tidak bising sedikit. So sekarang kita nak tunjukkan hasil ini produk. hasil akhir setelah masuk dalam mesin. Okey, inilah hasil-hasilnya. Produk yang telah dihasilkan oleh pelajar-pelajar IKM Lumut. Okey, boleh. So sini. Ini pedang apa? Tanda cat. Ini orang yang bertanggungjawab jawab lah. Sebagai partner projek, biasanya di akhir sesi, partner projek akan satu saja partner projek. Oh, ini adalah final project ya? Okey. Kita minta kalau boleh Cik Azhar terangkan sikit macam mana. Wow. Assalamualaikum. Sudah hampir 1 jam lah ya. Tuan-tuan dan puan-puan semua melawat ke bengkel kami dan melihat hampir semua jenis mesin yang ada di sini dan juga subjek-subjek yang diajar daripada semester 1 hingga semester 3. Namun ketika semester 3 inilah kita akan menilaikan kemahiran dan kemampuan pelajar-pelajar di sini. Di mana terdapat satu subjek yang mereka perlu tempuhi, iaitu final year project. Final year. Contohnya, seperti semester 1 dan 2 tadi, apa jua produk yang mereka ingin hasilkan, lukisan detail akan diberikan oleh pengajar. Namun untuk subjek ini, mereka terpaksa melakukan segala-galanya sendiri. Okey. Sebab saya sebagai pengajar hanya akan memberikan tajuk sahaja. Oh. Mari kita mulakan di bahagian hujung sana ya. Mari. Maksudnya sepenuhnya dilakukan oleh pelajar, Encik Azhar hanya memberikan tugasan dia sahaja apa yang perlu dilakukan. Okey. Contohnya di sini. Ini adalah satu produk final year project kami dipanggil
cokma istiadat graduasi. Ya. Ia telah dihasilkan oleh bekas pelajar kita sendiri daripada sesi Januari hingga Jun 2020. 2020. Dalam tempoh 5 bulan, saya akan memberi mereka tajuk sahaja. Cokma istiadat graduasi. Idea Dan fikir sendiri. idea, So, reka reka bentuk, bentuk. lukisan, pemilihan barang, mesin-mesin yang ingin digunakan. Mereka harus melakukannya sendiri. So, ketika inilah pelajar akan menggunakan segala ilmu yang telah dipelajari dan menghasilkan sebuah produk yang sebegini. Ya. Okey. Saya hanya akan memberikan syarat sahaja. Contohnya, saya inginkan komponen di sini ada sekitar 60 hingga 70 komponen. Oh ya. Projek ini dilakukan berkumpulan oleh 4 orang pelajar. Okey. Okey. Dan saya memberikan perlu menggunakan lebih daripada 5 jenis bahan. Aha. Jadi di sini tuan-tuan boleh tengok ya. Kita ada aluminium, kita ada beras, kita ada my steel, kita ada kayu dan ada pelbagai lagi. Ya. Jadi pemilihan itu mereka harus lakukan. Selain daripada menyiapkan projek ini, pelajar-pelajar itu juga wajib menyiapkan satu laporan seperti ini Ya. untuk menceritakan segala pengalaman dan idea yang mereka lakukan untuk menyiapkan Proses projek ni ya, prosesnya. Jadi buku ini adalah lengkap di mana ia juga menceritakan tentang kos. Ya. Mereka diajar tentang pengiraan kos, kos bahan, kos sewa mesin dan kos buruh untuk menyiapkan benda ini. Ya. Semua perkara ini amat penting bagi mereka untuk apabila mereka pergi ke alam pekerjaan nanti. Alam pekerjaan nanti. Betul, betul. Mari kita lihat di sebelahnya pula. Okey. Ada projek Di lain. sebelah ni pula adalah satu projek yang sama juga dihasilkan oleh pelajar-pelajar Altian Lumut. Okey. Yang ini pada sesi 2018. Aha. Ini lagi payah namun dilakukan oleh kumpulan yang ada seramai 8 orang pelajar. Masih lagi Okey. Di berkumpulan. sini saya inginkan satu keretapi klasik, replika keretapi klasik membawa satu pacuan 4 roda 4x4 Oh, ya. melalui satu kawasan istana yang berada di padang pasir. Wow, itulah tugasan yang diberikan, tajuk tugasan. Tajuk tugasan tu. Tapi dan telah direalisasikan sehingga terjadinya begini. Oh. Di sini ada sekitar 116 komponen. 116 berbeza dengan tadi ada 8 komponen, ini 116, Tetapi pelajarnya ada 8 orang. 8 orang. Di sini Ya. puan boleh tengok kegunaan mesin yang begitu meluas. Betul. Daripada CNC, Ya. konvensional, Oh, ya. wire cut, EDM, Semua. Banyak semua part lah digunakan. maksudnya. Banyak part lah ni. So bermaksud Encik Azhar, Ya. untuk final project ini pelajar akan menggunakan segala kemahiran, segala mesin-mesin dia pelajari bermula dari semester 1 sehingga akhir Betul puan. di dalam final project itu. Di dalam final project. Oh ya, betul. Aplikasikan Mengaplikasikan segala kemahiran telah dipelajari. Maka terhasillah. Ustaz Asrun, Ya saya. kalau beginilah hasilnya, Betul. saya rasa cukup banggalah dengan Ini baru pelajar-pelajar. pelajar sijil. Pelajar sijil ya, Boleh dan boleh menghasilkan menghasilkan sebegini. produk yang tanpa, berkualiti. saya boleh katakan, tanpa mesin yang canggih, tanpa pengajar-pengajar yang berkemahiran, mustahil. Mustahil. Dan juga pelajar harus membuka hatinya untuk belajar kemahiran Okey. ini. Cakap mengenai buka hati tadi. Okey, buka hati. Puan boleh tengok di sini ya. Daripada hujung tadi kita Ya. ada satu cokmat istiadat graduasi, Ya. model replika. Kita tengok di sebelah sini pula. Ada lagi? Kita ada Oh, okey. replika Wow. skala 1:1 senjata api. Kalau Wow. puan tengok, Ikut saiz sebenar. benda ni adalah saiz sebenar. Saiz sebenar Grizzly ya. Sniper daripada Amerika, M16 daripada Amerika, Wow. ini UMP 45 daripada Jerman, daripada Israel dan daripada Slovakia. Semuanya hasil kerja Semua pelajar. hasil kerja pelajar. Saya memberikan tajuk Okey. cari model senjata api yang ada di pasaran dalam internet tapi berada dalam keadaan skala sebenar. Skala sebenar ya. Ya. Tujuan saya membuat pelbagai jenis tugasan adalah untuk membuka minda supaya mereka dapat melihat bahawa bidang teknologi kejuruteraan perbuatannya begitu luas. Begitu Digunakan luas. di semua tempat. Betul. Dalam bidang perkapalan, automotif, senjata api. Ya. Senjata api ini sama ada senjata api ataupun digunakan dalam bidang perfilman. Betul. Apabila mereka membuat filem, mereka Ya, perlukan Betul. replika senjata api ketika berlakon. Betul. Mereka pun boleh membuat ini. Okey. Betul.
So, nampaknya pelajar-pelajar di luar sana buka minda anda, buka hati anda. So, inilah yang dikatakan kebolehpasaran tadi. So, you habis belajar di Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan, anda boleh bekerja dengan menggunakan kemahiran yang anda pelajari di IKM Lumut. Okey. So, apa lagi yang kita nampak? Mungkin ini berskala sebenar. Ini ada sebenar. Kita lihat di sebelah sini pula. Di sini adalah ini kita katakan tradisi kita. Tepak sirih. Tepak sirih pun boleh kita diukir buat dengan ada ukiran menggunakan mesin CNC oleh Encik Zuhri tadi. Ukiran. Ini boleh ditempah di IKM Lumut. Ukiran apa yang mereka inginkan terpulang. Dan apabila kita tengok teknologi yang kita ada di sini, jangan kita lupakan tentang agama kita. Kita juga boleh membuat ukiran tulisan khat. Ayat-ayat Janji ada kreativiti. Betul? Yang penting kreativiti kita kena ada. Ya. Okey. Sangat-sangat teruja saya juga melihat. menanam semangat dari segi untuk menjadi usahawan lah. Betul. So, produk-produk ini boleh juga dijadikan sebagai cenderamata. Okey, sesuai sangat. Puan cakap pasal cenderahati tadi. Di sini, model-model ini adalah antara cenderahati yang kita hasilkan untuk IKM Lumut sendiri. Betul. Di mana pelawat-pelawat yang datang ke sini akan diberikan benda ini. Pernah diberikan. Pernah pun, betul-betul. So at least bolehlah kita tunjukkan inilah hasilnya produk daripada. Dan juga Cokma tu tadi pula digunakan oleh beberapa convocations perdana IKM, KKTM, MJII, betul? Betul. Okey. Itu yang dimiliki oleh IKM Lumut telah disewa keluar buatan kita sendiri. Namun untuk pengetahuan semua, kita juga telah menghasilkan 2-3 Cokma yang lain khas untuk KKTM di Sabah dan Sarawak. Menggunakan, mereka telah menempah dan kita telah menghantar ke sana. Menggunakan hasil tangan daripada pelajar kita, mesin kita di IKM Lumut ini untuk KKTM lain. KKTM, MRSM juga. kita punya. So kita bantu-bantulah di bawah IPMA yang sama kan. Okey. Ada lagi apa pula yang perlu kita tunjuk? Okey. Puan-puan, saya rasa itulah sahaja daripada saya berkenaan dengan subjek final yang projek yang begitu penting sekali namun amat berguna untuk pelajar-pelajar ini. Okey. Riza. Dan yang pasti IKM Lumut menjanjikan ilmu-ilmu yang terkini, pensyarah-pensyarah berkualiti. Kalau kita boleh tengok pensyarah-pensyarah daripada Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan. At least bekas-bekas pelajar boleh melepas rindulah dengan pensyarah-pensyarah Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan ini. Semua orang-orang kuat ni. Dan kepada pelajar-pelajar semester 1 yang tidak menjejakkan kaki lagi ke IKM Lumut, so kamu akan berjumpa dengan pensyarah-pensyarah inilah. Dan inilah ibu bapa yang anak dia yang tidak dapat mana tawaran, bolehlah melayari www.tvmara.edu.my ataupun berhubung dengan IKM Lumut. Ya, betul. Sekali lagi saya nak ulang, www.tvmara.edu.my.